Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan, para pelajar saya khususnya. Rakaman ini sangat amatur, maaf. Walau bagaimanapun, anggaplah ini sebagai satu bentuk perbualan santai dan kita tidak mengharapkan sesuatu yang sangat profesional sifatnya. Pada pagi Ramadan yang mulia, yang berkat ini, saya akan memperkatakan konsep puisi mengikut pandangan penyair yang ternama dan saya sisipi juga dengan pandangan pribadi. Ada banyak pandangan telah disuarakan oleh orang terdahulu. Banyak ya, boleh kita senaraikan. Tapi kesemuanya itu terbahagi kepada dua cabang. Cabang pertama, aspek bentuk, dan cabang yang kedua, aspek isi. Yang tahu disebut sebagai physical form, dan yang kedua isi mental form. Bentuk fizikal dan bentuk mental. Ada yang bercakap tentang puisi itu seharusnya menggunakan bahasa yang bagaimana. Itu dari segi bentuk. Ada yang bercakap tentang keperluan puisi itu ditakrifkan dari sudut maksud yang dibawanya, message yang dibawanya. Nah, ini lebih kepada aspek moral. Kita pergi kepada satu pandangan dahulu, iaitu dari aspek bentuk. Ya. Pandangan yang sangat popular ialah pandangan Samuel Taylor Coleridge, seorang penyair Inggeris. Kita tengok bagaimana wajahnya ya. Ini Coleridge. Siapa ini Coleridge? Penyair Inggeris, lahir pada 12 Oktober 1772 dan meninggal pada 25 Julai 1834. Seorang pengkritik puisi, ahli falsafah dan teologi. Dan apa katanya? Ini kata-katanya yang sangat monumental, yang sangat fenomenal, yang sangat diingati dan sering menjadi rujukan dalam pengkonsepsian puisi. I wish our clever young poets would remember my homely definition of prose and poetry. Dia mengharapkan bahawa para penyair muda mengingati definisi dia tentang penulisan prosa itu bagaimana dan puisi itu bagaimana. Katanya prosa itu terdiri daripada kata-kata dalam susunan yang terbaik. Prose, words in their best order. Manakala puisi, kata-kata yang terbaik. Ada beza ya. Tadi hanya kata-kata, tapi dalam puisi kata-kata itu mesti yang terbaik. Dalam susunan yang terbaik. The best words in their best order. Apabila dia bercakap tentang the best words, apa yang dimaksudkan dengan the best words ini? Apa maksud kata-kata yang terbaik? Adakah kata-kata yang terbaik itu yang sangat berbunga-bunga? Ataupun kata-kata yang aneh, kata-kata yang pelik, kata-kata yang tak biasa diucapkan orang? Kata-kata asing misalnya? Ini merupakan satu sudut yang boleh dibahaskan, tergantunglah pada pandangan masing-masing. Tetapi pada saya, kata-kata yang terbaik itu ialah kata-kata yang sesuai. Apa makna sesuai? Ya, sesuai dengan subjek yang mahu disampaikan. Pemikiran yang mahu disampaikan. Nada yang mahu disampaikan. Jadi pemilihan kata itu akan melihat kesesuaian itu. Sama ada dari segi asonansi ataupun bunyinya. Ya. Sama ada kita nak bercakap dari sudut shift maknanya, ya, anjakan makna ataupun meaning shift. Dalam retorik kita ada satu bidang ataupun satu peraturan yang longgar, satu prinsip, senang cakap ya, satu prinsip bahawa
kata-kata itu ada anjakan makna. Ada kebebasan memilih. Okey. Pada saya, kata-kata yang terbaik itu dalam puisi, kata-kata yang sesuai. Apa yang sesuai ini masalah juga. Cuma bolehlah saya rumuskan bahawa dalam penulisan puisi ada 3 elemen apabila kita nak memilih kata. Elemen pertama, kata-kata itu mesti tepat. Mesti itu masih longgar, ya. Perkataan mesti saya itu masih longgar. Terpulang pada masing-masing punya pandangan. Tepat. Yang kedua, kata-katanya ekonomis, economical. Yang ketiga, bahasanya economical tadi, ya, economical. Yang ketiga, kata-kata atau bahasanya itu bersifat kiasan. Tepat, ekonomik dan berkias. Apa maksud kata-kata itu mesti tepat? Ini ya. Apabila kita nak memilih kata, kita tidak semestinya mencari perkataan yang sangat aneh sehingga sukar untuk ditangkap maknanya oleh pembaca biasa. Tak perlu sampai ke tahap itu. Tak perlu kita mencuri-curi perkataan bahasa asing. Tetapi kadang-kadang perkataan asing itu, perkataan Latin misalnya, Arab misalnya, perlu kerana itu dianggap tepat. Kenapa? Kerana sesuai dengan subjeknya. Kalau kita nak menulis puisi tentang kerohanian, tentang ketuhanan, mungkin bahasa Arab, kata-kata yang ada unsur kearaban yang difahami, yang sudah biasa, boleh digunakan. Atau tentang politik, puisi tentang politik, kita boleh menggunakan bahasa Latin. Kerana istilah Latin ini ataupun politik telah diperkatakan dalam tradisi Yunani. Apabila kata-kata tertentu itu diungkapkan dalam bidang politik, dia membawa nuansanya yang tersendiri. Dia membawa nuansanya yang tersendiri. Dia membawa maknanya yang tersendiri. Jadi hanya dengan menggunakan satu kata sudah merangkumi makna yang luas. Maka kata-kata itu tepat. Dan itu berkait juga dengan elemen yang kedua, iaitu ekonomi. Bahasa kita mesti ekonomi, ya. Dalam penulisan puisi tak boleh kita menggunakan bahasa yang lewah-lewah sehingga menimbulkan kebosanan, perulangan yang tidak perlu. Bukan perulangan itu salah, tapi perulangan yang tidak perlu itu yang tak wajar dalam puisi. Ekonomi itu perlu untuk kita menghematkan kata-kata, menghematkan ayat, ya, supaya tidak menimbulkan satu kesan kejengkelan pada penulis. Pilih kata-kata yang tepat tadi, dan barangkali imbuhan yang tidak perlu boleh dibuang. Kadang-kadang kita perlu menggunakan kata akar sahaja, tapi kadang-kadang kita perlukan kata-kata terbitan yang menggunakan imbuhan. Ya, kalau kita hanya perlu menggunakan luka, tak perlulah kita gunakan kelukaan. Kalau kita hanya cukup menggunakan kata sedih, tak perlulah kita menggunakan kesedihan. Kalau kita nak gunakan perkataan rindu, tak payahlah kita gunakan kerinduan. Kalau kita nak gunakan perkataan kata akarnya juang, tak payah kita gunakan perjuangan. Tapi kalau perlu perkataan perjuangan, tak perlulah kita gunakan perkataan juang. Ini kata-kata yang ekonomi dan tepat. Dia bersangkutan antara kedua-duanya. Dan yang ketiga, elemen ketiga ialah yang berkias. Puisi itu membawa makna yang tersirat. Kadang-kadang boleh ditafsirkan dengan 1000 makna. Itu secara analogi. A single word for 1,000 meaning. Satu kata membawa 1000 makna. Bukanlah mestinya 1000, tetapi boleh ditafsirkan. Ada kebebasan para pengkritik, penikmat puisi membuat pemaknaan masing-masing. Dan pengarang tak boleh campur tangan lagi. Tak boleh nak marah-marah lagi pengkritik. Kalau pengkritik memberikan maksud yang berbeza daripada maksudnya. Kalau dia mahu tulisannya itu difahami dengan satu makna sahaja, tak payahlah menulis puisi. Tulis sajalah
esei. Tulis sajalah rencana. Jadi orang tak boleh nak petikaikan lagi makna tersirat yang dia bawanya itu. Kita akan lihat nanti ya bagaimana penulis-penulis yang sudah ternama menghasilkan puisi. Bagaimana mereka menghematkan kata-kata. Bagaimana mereka menggunakan kata-kata yang terbaik dan dalam susunan yang terbaik. Kerana dalam penulisan puisi, ada yang mengatakan bahawa puisi itu mesti mewujudkan unsur harmoni. Ada unsur muzik. Ya? Ada unsur muziknya itu. Bila kita baca, kita mendengar orang berpuisi, kita dapat menikmati lenggoknya itu. Kita dapat menikmati rimanya itu. Dan kita terpesona dengan kata-kata dan gambaran. Gambaran. Kalau dia nak menggambarkan sesuatu, dia dapat memberikan gambaran yang jelas. Walaupun lukisannya tak ada. Sebagaimana satu ungkapan mengatakan bahawa puisi itu ialah lukisan tanpa gambar. Dan terbaliknya, kalau lukisan pula, lukisan ialah puisi tanpa kata-kata. Kita ambil pada fahaman yang pertama tadi, puisi itu ialah lukisan tanpa gambar. Ini yang dihasilkan oleh Coleridge. Misalnya Coleridge ya. Siapa Coleridge ini? Coleridge ini seorang penulis Inggeris ketika itu. Dan dia lahir pada abad ke-18, meninggal pada abad ke-19. Dan dia menulis sebuah sajak yang berjudul Kubla Khan pada tahun 1797, penghujung abad ke-18. Dan hanya diterbitkan pada tahun 1816. Lambat ya. Diterbitkan. Kublai Khan, ya, satu watak besar orang Mongol, seorang penakluk, dan semasa pada satu malam, Coleridge ini dia mengambil dadah. Dia menggunakan dadah untuk rawatan sakit lutut. Dia mengalami satu penyakit lutut yang sangat kronik dan dia menggunakan sejenis dadah yang disebut sebagai laudanum untuk mengurangkan kesakitannya itu. Dan selepas dia mengambil dadah itu, dia mengalami satu keadaan ekstasi begitu barangkali. Kita pun tak dapat nak menggambar, tapi itu pengakuannya. Dan bukan kebetulan lah, pada malam itu juga dia membaca sebuah buku yang menggambarkan suasana istana musim panas Kublai Khan di China, di Xanadu tempat tu di China. Tajuk buku tu ialah Purchase His Pilgrimage. Dan apabila dia mengalami satu suasana yang di luar kawalan, dia katakan macam itulah, apabila kita mengambil dadah ataupun kalau orang kadang-kadang mabuk begitu, tapi janganlah kita ikut pula tradisi itu. Dia akan berada dalam satu suasana yang tersendiri, yang terasing, yang sesuatu yang dia tak dapat ungkapkan semasa sedar, dapat diungkapkannya semasa dia dalam keadaan yang ekstasi tadi. Setelah dia sedar, dia menulis. Ya, dia menulis sajak itu. Dan sajak Kublai Khan ini sangat terkenal. Antara sajak terkenal Coleridge. Dia menggambarkan deskripsi lanskap istana musim panas Kublai Khan itu sendiri. Dan menurut pengkritik, seperti contohnya Swinburne, menyatakan bahawa dia dapat merasai sentuhan deskripsi yang menggunakan bahasa indah sehingga terasa berada di tempat yang digambarkan itu dengan gabungan muzik, warna dan wangiannya. Muzik, maknanya bahasa itu bahasa yang ada unsur bunyi yang mengasyikkan. Yang kedua, dia dapat mewujudkan elemen warna. Ini jarang kita gunakan sebagai satu aset dalam penulisan. Ya. Menimbulkan unsur warna dalam deskripsi, ini suatu kemahiran hasil daripada pengamatan, pengalaman personal. Baru kita dapat tumpahkannya, lukiskannya dalam puisi. Kalau kita tidak pernah melihat suasana lembayung senja di tepi
di pantai, ya, waktu matahari terbenam. Bagaimana kita nak menggambarkan warna itu dalam kata-kata, dalam lukisan sekalipun? Tapi kenapa Quraisy dapat melakukan itu? Dia hidup pada abad ke-18. Sedangkan Kublai Khan itu ribuan tahun sebelumnya. Dan ini yang dikatakan sebagai satu pengalaman rohani ataupun ekstasi yang dialami oleh Quraisy selepas mengambil dadah. Dan dia dapat menghasilkan karya yang hebat itu. Malah unsur aroma pun dapat ditimbulkannya itu. Ya. Inilah Quraisy, seorang penyair Inggeris, aliran romanticism yang dapat kita anggap sebagai satu sosok penting dalam dunia pengkonsepsian puisi. Kata-katanya tadi itu, the best word in their best order, yang berbanding dengan prosa itu, the word in their best order itu diungkapkannya dalam satu majlis perbincangan bersama keluarga dan teman-teman pada suatu malam 12 Julai 1827. Dan perbincangan itu terkenal dengan namanya Table Talk. Dan bukan dia yang menulis. Kata-kata itu dicatat oleh anak saudaranya yang juga menantunya, Henry Nelson Coleridge. Henry Nelson Coleridge ini anak saudara dan juga menantunya. Dan dia mencatatkan kata-kata Coleridge itu. Jadi, kalau kita nak menulis puisi, kita kena berkelahi dengan kata-kata. Itu kata arwah T. Elias Taib. Kita kena betul-betul selektif dalam pemilihan kata. Kita tidak boleh lepas daripada suatu saranan juga kalau dalam penulisan prosa sekalipun ataupun cerita. Kalau penulisan cerpen atau novel, plot itu perlu ditulis berdasarkan selection and ordering. Pemilihan dan penyusunan. Mana peristiwa yang hendak ditulis dalam menyusun plot, kemudian bagaimana kita nak menyusunnya pula. Mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan, mana nak dibuat flashback, mana yang nak dibuat secara chronological order. Semuanya itu memerlukan satu pertempuran dalam minda kita sebagai penulis. Kerana bila kita menulis, kita mahu menyampaikan sesuatu agar dapat memberikan kesan kepada pembaca. Bagaimana agaknya pembaca boleh tertarik dengan puisi aku ni? Kita tak boleh menulis begitu sahaja. Kita kena fikirkan, bersikap empati pada penulis. Adakah penulisan aku ni sudah mampu? Bagaimana kita nak katakan sudah mampu atau tidak mampu itu? Ini merupakan suatu kefahaman tentang wujud letak duduknya puisi kita dalam tradisi perpusian yang sedia ada. Oleh itu, kita perlu membaca karya-karya pengarang lain yang bagus-bagus. Kenapa karya mereka itu bagus dan terkenal? Kenapa karya mereka itu mendapat pengiktirafan, diingati? Kita susuri, kita teliti. Barulah kita dapat meniru, ya, kaedah. Bukan meniru puisi mereka, tapi meniru kaedah mereka. Menulis dengan penuh teliti, menulis berdasarkan subjek. Kadang-kadang ada sajak yang kita tulis menggunakan bahasa yang begitu puitis, tapi kadang-kadang kepuitisan itu tidak begitu penting apabila kita nak menyampaikan sesuatu kemarahan yang tak boleh diselindung-selindungkan lagi dengan aspek kepuitisan itu. Kemarahan perlu diucapkan secara terus terang. Maka tak payahlah kita nak menggunakan bahasa romantis lagi. Itu ya. Itu dari segi bentuk. The best word in their best order. Tapi puisi kita kena lihat dengan dua cabang juga. Satu bentuk, yang kedua isi, message.
Ya, dia punya subjeknya apa. Yang pertama, bentuk kita cakap sebagai physical form, manakala isi dikatakan sebagai mental form. Ya, kita perlu melihat juga aspek isi. Terpulanglah pada masing-masing nak menulis puisi tentang apa. Tentang pengalaman rohaninya itu, beruzlah, beribadat, ataupun pengalaman melihat suasana yang sangat indah. Ini banyak menghasilkan puisi-puisi romantis. Aliran romantisisme itu banyak sekali, berlebih-lebihan ungkapan yang digunakan. Tapi itulah puisi. Kalau keadaan yang indah itu diungkap secara biasa, kesannya tak timbul. Maka kita perlu masuk ke dalam dunia romantis itu. Okey. Dalam aspek mental form ataupun isi yang dikatakan oleh Marjorie Boulton, ada macam-macam subjek, macam-macam isi, mesej nak disampaikan. Kita tengok ya, kalau dari segi rajah secara ringkasnya begini. Sajak terbagi kepada dua, mental form, physical form. Mental form itu isi ya. Ada nilai intelektual, ada nilai imajinasi, ada nilai emosi. Manakala bentuk atau physical form ada unsur bunyi, pemilihan kata, pembinaan larik dan sebagainya. Dan apa nak kita sentuh dalam puisi kita terpulang. Sama ada subjeknya itu bercorak sejarah, agama, sosial, politik, ataupun personal, cinta, rindu dan sebagainya lah. Okay. Semuanya itu perlu disepadukan. Bentuk dan isi perlu diseimbangkan antara kedua-duanya itu. Kalau kita bercakap tentang peperangan, apakah kata-kata yang tepat? Kata-kata simbolik yang sesuai untuk menggambarkan perang. Kalau kita menggunakan perkataan yang kata orang yang menyentuh jiwa, menyentuh syahdu katanya, tak sesuai untuk sajak perang misal, sajak perjuangan. Kita kena pilih sajak-sajak yang lain. Itu yang digambarkan oleh Osman Awang misalnya. Apabila dia menulis puisi yang terkenalnya itu Kekasih. Kata Osman Awang dalam sajaknya itu, Kekasih, akan kupintal buih-buih menjadi tali mengikatmu. Ini tak logik dari segi realiti. Buih nak pintal macam mana? Nak pegang pun tak boleh, dia akan pecah. Tapi itu yang dipersepsikan oleh Osman Awang. Jangkauan imajinasinya itu melepasi sempadan realiti. Memang begitu. Memang begitu. Kita kena lepasi sempadan realiti itu sendiri. Kalau nak menggambarkan sesuatu yang terlalu besar hingga sukar diungkapkan dengan kata-kata, maka gunakan elemen perlambangan, kata-kata yang berkias tadi. Dan diungkapkannya juga secara ekonomi. Pendek saja, akan kupintal buih-buih. Dia tak cakap, aku akan memintal buih-buih di lautan. Tak payah. Tak payah gunakan imbuhan me. Akan kupintal. Kata bantunya, kata bantu aspeknya ya, akan itu diletakkan di awal ayat. Kalau dalam pengucapan biasa, aku akan memintal buih-buih. Kan tak sedap. Ada di situ, ada image-image yang melampaui realiti. Buih dipintal, metaforanya itu. Menjadi tali mengikatmu. Macam mana buih dipintal menjadi tali nak mengikat kekasihnya?
Yang kedua dia kata, akan kuanyam gelombang-gelombang. Gelombang itu ganas, boleh mematikan. Kalau seorang pelaut berada di tengah laut, diserang gelombang, dihempas badai, dia akan lemas. Tapi gelombang itulah yang dilihatnya dari pandangan intuitifnya itu, dia kata boleh dikanyam menjadi hamparan tidur, ranjang tidurmu. Akan kutenun awan gemawan menjadi selendang menudungi rambutmu. Akan kujahit bayu gunung menjadi baju pakaian malammu. Akan kupetik bintang timur menjadi kerongsang menyinari dadamu. Akan kujolok bulan gerhana. Dahsyat ya, menjadi lampu menyuluhi rindu. Tapi akhirnya kekasih hitunglah mimpi yang membunuh realiti dengan syurga ilusi. Kembalilah kepada realiti katanya ya. Hitunglah mimpi, itu semua mimpi saja yang membunuh realiti dengan syurga ilusi. Maknanya kita tidak boleh terlalu hanyut dalam khayalan yang tidak bertepi. Ini satu unsur intelektual di hujungnya itu. Kalau sebelumnya itu taburnya unsur emosi, unsur yang sangat syahdu ya, yang sangat memikat, tapi hujungnya dia kembali kepada realiti. Ini unsur intelektual disepadukannya dengan unsur emosi dan sebagainya saja. Kemudian sajak yang terkenal ya, oleh Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ayatnya itu tidak pendek ya. Ayat itu agak panjang, tidak seperti sajak Osman Nawang tadi. Tapi apabila dia masuk ke dunia intuitifnya itu, sajak ini menjadi aneh tetapi memberikan nikmat ya, memberikan nikmat sesuai dengan subjek yang nak disampaikannya itu. Apa makna kesederhanaan dalam cinta? Sederhana dia kata sebagaimana kayu tak sempat nak kata apa-apa kepada api sebelum api membakarnya menjadi abu. Kayu tak boleh nak kata apa-apa. Begitulah cinta. Dia kata sederhana tapi itu bukan sederhana. Paradoks di situ ya. Dia kata sederhana tapi itu bukan sederhana. Hangus. Kayu hangus oleh api. Tapi tak sempat dia nak cakap. Jadi kalau kita nak bercinta, nak menyatakan cinta dalam keadaan yang sederhana itu bagaimana? Dia kata itu maksud sederhana, tapi pada kita itu bukan maksud sederhana. Tapi itulah puisi. Apabila dia menimbulkan unsur paradoks, dia menjadikan puisi itu suatu yang hebat. Ya. Dia melanda kita punya jiwa, melanda kita punya takulan. Tak boleh dicapai, tapi itulah yang dikehendakinya itu. Dan kesederhanaan itu telah diberikan konsep yang baru. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Hujan tak sempat diberitahu oleh awan. Awan tak sempat nak cakap apa-apa pada hujan. Dan hujan telah meruntuhkan awan, mencairkan awan, turun ke bumi. Itu katanya sederhana. Luluh, hancur. Cinta itu sanggup menemukan keluluhan, kehancuran. Itu satu pengucapan yang sangat melanggar realiti, yang sangat tidak logik. Tapi itulah sastra. Ya. Jadi disitulah kita melihat bagaimana kedua-dua penyair ini telah memberikan takrif tentang kata-kata yang sesuai, yang tepat tadi, yang berkias. Yang berkias itu yang hebatnya ya, kerana dalam puisi ada 3 elemen, iaitu
Puisi itu bersifat imajinatif. Puisi itu bersifat intuitif, dan yang ketiga yang bersifat sintesis. Imajinatif itu kita tahulah bahawa seorang penyair penulis itu sentiasa menggunakan daya imajinasi, daya bayangannya, membayangkan sesuatu yang tiada. Tapi intuitif itu lebih jauh sentuhannya. Lebih jauh sentuhannya. Apabila Sapardi menggunakan saja aku ingin tadi, dia telah menggunakan daya intuisinya itu, yang sebelum itu tak pernah diungkapkan oleh penyair lain barangkali. Wallahu alam, ya. Dan disitulah dia dapat masuk ke dalam dunia kayu dan api. Masuk dalam dunia awan dan hujan. Dia tidak melihat lagi dengan panca indera, dengan mata. Tapi dia melihat dengan intuisi. Kita ni ada sixth sense. Kita ada intuisi. Kita ada satu daya pengamatan yang tidak menggunakan panca indera, 5 indera. Dan inilah disebut sebagai intuisi. Dan para penyair atau sesiapa nak menulis puisi sewajarnya memanfaatkan kekuatan daya intuisi masing-masing. Jangan takut untuk melanggar realiti. Puisi kalau setia pada realiti, dia menjadi prosa. Terlalu prosa. Adakah puisi yang bersifat prosa itu tidak bagus? Ya, tidak bagus. Kalau betul-betul menjadi prosa, betul-betul menjadi satu catatan. Ada jugalah, ya, saya membaca puisi yang dikatakan puisi prosa itu hanya bersifat catatan. Dia tidak menjadi sebuah puisi. Puisi prosa itu pula bagaimana? Ini masuk kalau dalam dunia yang lain pula, ya, dalam sub-bidang yang lain itu puisi prosa. Puisi prosa juga sebenarnya menggunakan saranan bahawa puisi itu menggunakan kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik. Kata-kata yang tepat, kata-kata yang ekonomi, dan yang berkias. Puisi yang terkenal, ya, puisi prosa yang terkenal lagi dulu, Perahu Kertas, Sapardi. Dia menulisnya dalam bentuk yang sangat prosaik. Ayatnya panjang-panjang, cuma dipotong-potong lah menjadi larik, ya. Kita tengok puisinya. Perahu kertas. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Airnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di bandar-bandar besar, kata seorang lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan berbagai gambar dan gambar warna-warni di kepala. Sejak itu, kau pun menunggu kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu. Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu. Noh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. Itu sajak prosa yang terkenal. Ini sajak Jasni Maklani, ya, DJM Datuk Jasni Maklani. Saya ambil daripada Facebook beliau. Dan beliau banyak sekali menulis puisi prosa yang pendek-pendek. Tapi dahsyat jugalah, ya. Kita dapat merasakan kenikmatannya itu. Walaupun pendek, tetapi dia telah memberikan satu sentuhan puisinya. Ada monster di dalam baju. Raksasa, ya. Malam itu aku menjerit ketakutan. Ini sangat prosaik. Malam itu aku menjerit ketakutan. Tapi disambung, ada monster dalam bajuku. Ini aneh. Ada raksasa dalam bajuku. Mana bisa begitu berlaku, ya. Tapi tidak ada sesiapa pun yang mendengarkannya. Lagi aneh. Ada raksasa dalam baju tapi tak ada siapa mendengarkannya. Apa raksasa itu maksudnya? Ini bahasa kiasan yang digunakannya itu.
Jeritanku menjadi seperti dongeng yang dahsyat dalam sebuah pesta yang hening. Lagi aneh, bila pula ada pesta, kata suatu bisikan, peluk monster itu dan jadikannya hamba yang taat. Pula, macam mana raksasa hendak dijadikan hamba, sedangkan raksasa itu lebih besar. Kalau tidak, tidak dinamakan raksasa. Ini sangat kontradik, sangat paradoks ya. Tetapi aku menolak dan berkata, tidak ada monster yang taat dalam proses evolusinya menjadi nabi. Lagi jauh dia punya perkelanaan imajinasi itu. Itu Jasni Maklani, penyair dari Sabah. Kini seperti ada satu kecenderungan ramai penulis mahu menghasilkan puisi prosa. Sebenarnya puisi prosa itu bagaimana? Adakah seperti menulis sebuah cerita pendek, sebuah anekdot, mengisahkan fragmen kehidupan kita yang kita pilih dalam sehari itu? Atau masih lagi terikat dengan elemen puisi? Puisi prosa tetap dengan prinsip puisinya ya. Dan seperti mana yang saya katakan dari awal tadi, bahawa bahasa dalam puisi itu mesti yang penggunaan bahasa yang tepat, kata-kata yang tepat dengan subjek, dengan nada, dengan sikap, dengan mesej yang nak disampaikan. Dan juga selain itu, bahasanya juga ekonomi, tidak membazir kata. Dan yang ketiga, berkias. Maka dalam puisi prosa, ketiga-tiga elemen ini wajib dipertahankan. Kata-kata yang kita pilih itu sesuai dengan sikap dan nada puisi kita. Kita nak menulis tentang apa? Maka kata-katanya itu wajar yang berasosiasi dengan subjek kita. Nak memilih kata-kata yang menggunakan imej, katakanlah imej serangga kecil, atau nak menggunakan imej haiwan yang besar. Kalau serangga kecil itu seperti kalakatu, seperti belalang, dia sesuai untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan emosi, ya, dengan kerinduan barangkali. Kerana waktu kita berada dalam kepungan emosi yang begitu eksklusif, waktu merindu misalnya, kita melihat benda yang kecil-kecil ini, insan-insan kecil, makhluk-makhluk kecil. Tapi kalau kita bercakap tentang dunia perang, dunia perjuangan, selalunya kita melihat imej yang besar-besar. Maka itu ketepatan imej yang kita pilih itu juga perlu sesuai ya. Dan yang kedua, ekonomi. Puisi prosa juga perlu mengekalkan aspek ekonomi dalam pembinaan ayat, pembinaan larik. Malah kata-kata yang menggunakan imbuhan atau tidak itu juga perlu diperhatikan. Walaupun ayatnya kelihatan panjang, walaupun ada perenggan seperti mana sebuah rencana, apabila kita membaca ayat dan keseluruhan perenggan itu, kita masih terasa kepadatannya itu. Dia tidak membazir dan tidak menggunakan kata transisi misalnya, setelah itu, ataupun malahan. Ini semuanya tidak sesuai untuk puisi kalau digunakan secara yang tidak kena pada tempatnya. Sementelahan itu, contohnya itu sudah jauh daripada puisi lah. Dan yang ketiganya, bersih berkias. Ini tak boleh kita lari. Ya, imej ataupun pengucapan kita itu mesti dalam bentuk yang konotatif. Ada makna yang tersirat di sebalik perkara yang kita perkatakan itu. Kalau dalam penulisan prosa, kita katakan, ya, aku pergi ke sekolah dan aku membawa bekalan yang disediakan oleh ibu.
Itu sajalah maksud dia, tidak ada makna yang lain. Barangkali dia menulis anekdot tentang kerinduannya terhadap ibu. Tapi itu tak bolehlah kita katakan sebagai sebuah puisi yang kuat. Ya. Tetapi kalau dalam puisi prosa, bekalan itu sendiri membawa makna lain. Ada makna yang tersirat. Maka dalam menjana simbolisme dalam puisi prosa ini, kita wajar melanggar nahu realism itu sendiri. Ya. Kita wajar memasuki aliran expressionism. Expressionism ni maknanya yang bukan lahir melalui penglihatan indrawi kita, tetapi lahir daripada tanggapan dalaman, ya, ekspresif sifatnya. Daunan mencakar, misalnya, daunan mencakar kaca jendela misalnya, ataupun matahari jatuh ke dalam cawan kami misalnya. Itu semuanya tidak lagi berdasarkan impressionism yang berdasarkan lihat, tapi berdasarkan intuisi. Kita bercakap perkara A, maksudnya adalah B. Kita bercakap tentang laut, tapi kita bercakap juga tentang makna yang lain di bawah laut. Ini. Dan sifat-sifat laut yang fitrah itu sudah kita langgar, menyebabkan timbul ketidaklogikan. Dan ini merupakan suatu keanehan yang dibenarkan dalam sastra, kerana memang demikian, sastra itu tidak mengucapkan sesuatu secara langsung. Jika mahu menyampaikan mesej secara langsung, lebih baik kita menulis puisi atau khutbah Jumaat saja. Dan demikianlah, ya, dalam penulisan puisi ini ada macam-macam perkara yang boleh kita perkatakan. Tetapi yang penting ialah puisi kita itu ada atau tidak manfaatnya kepada pembaca. Dan pembaca itu pelbagai. Okay, kita boleh terimalah. Ada yang dapat menerima segelintir puisi, ada yang menolaknya. Walau bagaimanapun, secara universalnya, puisi yang baik itu akan diterima oleh majoriti pembaca. Jika tidak, kenapa sehingga sekarang kita boleh menemukan puisi-puisi yang evergreen, yang malar hijau, malar segar, sampai sekarang kita mengagumi dan berterusan sampai tempoh masa yang niskala sifatnya. Sekian, sekiranya ada kesilapan, harap dimaafkan. Kita jumpa lagi di ruang yang lebih nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.